Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Cikgu Husna bersama rakan perjuangan saya iaitu Cikgu Nafisa. Hari ini kami akan memberi penerangan sedikit tentang topik pengajaran kita pada hari ini iaitu seni reka. Are you ready? Okey, cikgu nak tanya, kat sini siapa tahu maksud seni reka bentuk? Apa Nabila? Kurang pasti? Okey, baik. Mari cikgu terangkan. Seni reka bentuk ini merupakan satu proses menghasilkan sesuatu ciptaan yang baru melalui ilham dan idea sendiri atau memperbaharui sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang kreatif dan inovatif. Proses menghasilkan seni reka ini memerlukan seorang pereka yang baik agar hasil reka bentuk menjadi lebih sempurna. Penghasilan reka bentuk selalunya seniman akan membuat manipulasi bagi melahirkan kebebasan. Dalam proses ini, seniman membuat perubahan dan penyesuaian bagi menyelesaikan masalah untuk melihat kesan. Proses ini diikuti dengan melukis sehinggalah masalah dalam reka bentuk dapat diselesaikan dalam kraft. Reka bentuk sangat penting untuk mencana kreativiti dan idea yang bernas serta rasional dalam mencipta sesuatu benda. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, terdapat beberapa orang tokoh seni reka yang terkenal dalam pelbagai bidang di Malaysia. Tokoh yang pertama adalah Zulkifli Haji Harun. Encik Zulkifli ini merupakan tokoh seni reka bentuk teknologi yang terkenal di Malaysia. Beliau dilahirkan pada 1959 iaitu di Kelantan. Beliau juga telah mendapat pendidikan di Institusi Kemahiran Mara iaitu di Johor Bahru. Beliau juga merupakan pereka cipta peralatan berteknologi dalam pelbagai sektor. Zulkifli Haji Harun ini pernah menerima anugerah Guidance Award pada tahun 1989 dan anugerah Beliau Selangor Darul Ihsan pada tahun 1996. Untuk tokoh yang kedua adalah Haji Hashim Hassan. Haji Hashim Hassan adalah tokoh seni reka bentuk bahagian grafik. Beliau dilahirkan pada tahun 1938 iaitu di Johor. Beliau telah mendapat pendidikan di Canterbury College of Art, England dan University Ohio, USA. Beliau juga telah memenangi pertandingan mencipta logo Hari Kebangsaan iaitu pada tahun 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 dan 1991. Dan beliau juga dikenali sebagai bapa logo Hari Kebangsaan. Tokoh yang ketiga pula adalah Jimmy Ko. Untuk pengetahuan anda semua, Jimmy Ko ini merupakan tokoh seni reka bentuk bahagian fashion. Jimmy Ko ini dilahirkan pada tahun 1961 di Pulau Pinang. Beliau mendapat pendidikan di London College of Fashion dan menerima anugerah gelaran Profesor dari University of the Arts, London atas sumbangannya dalam bidang fashion. Beliau juga pernah mendapat anugerah Order of the British Empire, Knighthood, daripada Queen Elizabeth II, England pada tahun 2004. Okey murid-murid, kita akan sambung kepada tokoh yang keempat iaitu Hassan Abdul Muttalib. Beliau merupakan tokoh seni reka animasi. Beliau lahir pada tahun 1945 iaitu di Kedah. Beliau juga mendapat pendidikan sehingga SPM tetapi beliau meminati bidang animasi. Beliau merupakan pengerusi Persatuan Animasi Malaysia yang dianugerahkan anugerah Sri Angkasa bagi kategori idea terbaik dan trailer terbaik untuk animasi pendek. Okey, cerita ini amatlah terkenal pada zaman kanak-kanak iaitu Sang Kancil dan Monyet. Okey murid-murid, kita akan ke tokoh yang seterusnya iaitu Lim Kok Wing. Mesti murid-murid tak tahu siapa beliau. Beliau merupakan tokoh reka bentuk teknologi kreatif. Beliau lahir pada tahun 1946 iaitu di Kuala Lumpur.
Beliau merupakan pelopor dan juga Presiden Lee Kuan Yew University of Creative Technology. Beliau menerima banyak penghargaan seperti Anugerah Father of Innovation in Africa dalam The Beast Award pada tahun 2014 iaitu di Texas, USA. Okey murid-murid, tokoh yang terakhir ialah Ahmad Haji Zainuddin. Beliau merupakan tokoh komunikasi visual. Beliau lahir pada tahun 1950 iaitu di Pahang. Beliau mendapat ijazah kedoktoran dari Manchester Metropolitan University iaitu di England. Beliau merupakan profesor di UCSI University Malaysia. Beliau juga pengurusi Majlis Reka Bentuk Malaysia iaitu MRM, ahli Majlis Profesor Negara dan pakar seni grafik dalam kluster industri dan inovasi. Beliau juga merupakan tokoh yang mempelopori kepimpinan reka bentuk. Untuk bahagian pertubuhan dan persatuan pula, perkembangan seni reka ini digiatkan dengan penubuhan Majlis Reka Bentuk Malaysia iaitu MRM dan Majlis Inovasi Negara. Pertubuhan ini dibahagikan kepada dua iaitu Majlis Reka Bentuk Malaysia dengan Majlis Inovasi Negara. Untuk Majlis Reka Bentuk Malaysia, ia ditubuhkan pada tahun 1993. MRM ini terletak di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan tujuannya adalah untuk membuka masa depan inovasi dan reka bentuk di Malaysia. Manakala Majlis Inovasi Negara pula ditubuhkan pada tahun 2007 dan ia juga terletak di bawah pengawasan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan tujuannya adalah untuk membentuk dan melaksanakan agenda inovasi negara supaya ia lebih mantap. Okey murid-murid, sekarang kita akan ke topik seterusnya iaitu institusi seni. Mesti kamu semua tak tahu apa itu institusi seni. Okey. Institusi awam dan swasta juga bertanggungjawab dalam mengembangkan bidang seni reka di Malaysia. Institusi berikut memberikan pendidikan formal dalam bidang seni reka. Institusi seni terdapat 3 iaitu yang pertama Institusi Teknologi Mara, sekarang dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM dengan kewujudan Jabatan Seni Lukis dan Seni Reka pada tahun 1967. Yang kedua, universiti awam lain seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Putra Malaya, Universiti Tun Hussein dan juga Universiti Malaysia Sarawak. Okey, yang terakhir ialah Universiti Pendidikan Tinggi Swasta seperti Center for Advanced Design, Malaysian Institute of Art and Lee Kuan Yew University of Creative Technology. Okey, itu sahaja untuk institusi seni. Untuk kesimpulan pula, cikgu nak rumuskan mengenai topik pengajaran seni reka adalah bahawa pengajaran seni reka amat penting dalam pendidikan kerana ia melibatkan proses kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk yang unik dan berharga. Pengajaran seni reka membolehkan pelajar seperti kamu semua untuk mengembangkan kemahiran teknikal dan kreativiti. Serta memahami konsep reka bentuk, komunikasi visual dan ekspresi diri. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.